Untuk pemeriksaan di ruang enjin, okay, total kita ada 10 komponen lah. Okay, 10 komponen kita akan mula 4 sebelah kanan, 6 sebelah kiri. Okay. Boleh kita pecah pada 2 kan. Okay, 4 sebelah kanan. Yang pertama sekali yang ni, okay, komponen nombor 1, yang ini kita sebut sebagai minyak brake ataupun cecair brake. Boleh, cecair brake So macam mana kita nak check untuk minyak dengan air, kita kena check bagi tahu dia punya paras dia cukup ataupun tidak. Kita tak boleh sebut dalam keadaan baik sebab dia bukan soal fizikal tapi soal paras minyak ataupun paras air. Right? So kita buka penutup ni untuk check ni, ingat minyak brake, right? Kita check kat sini ada akan nampak maximum dengan minimum. Nampak? Maximum, minimum. So kita nampak sekarang kita goncang dekat mana? Dekat mana? Maximum. Maximum. Jadi macam mana kita nak cakap paras minyak brake? Paras minyak brake berada dalam keadaan maksimum, mencukupi. Minyak brake mencukupi. Bukan maksimum atau minimum, itu adalah information kita. Mana? So cara kita nak terang pada JBJ, dia nak tahu cukup ataupun tidak. Okey, tu minyak brake ingat, minyak brake. Okey, seterusnya yang kedua adalah ni. Yang ni dalam nota nanti ini disebut sebagai penyukat minyak pelincir ataupun petunjuk aras minyak enjin pun boleh. Okey, ikut pada kita nak sebut mana lah, minyak enjin atau minyak pelincir. Sama je. Okey, minyak yang sama, cuma nama berbeza. Kadang-kadang orang kita sebut minyak hitam. Betul lah, tapi jangan sebut minyak hitam lah. Itu bahasa pasar, bahasa orang kampung kan. Ataupun bahasa biasa minyak hitam ni asalnya ayat ni kita guna masa format lah. Teknik kan kita pakai tu. Masa test tak boleh. Dengan JBJ scientific dia minyak enjin atau minyak pelincir. So ni adalah petunjuk aras minyak enjin. Okey, boleh? So macam mana kita nak check? Kita perlukan satu tisu ataupun kain untuk kita check dulu So kita bersihkan dahulu. Okey, kenapa kena bersihkan? Sebab nanti dia masuk kat dalam tu nak check berapa aras dia. Kan, sebab kita check, kita lap dulu macam ni sebab kita nak tengok ketepatan minyak. Okey, ketepatan Kenapa? Sebab bacaan yang mula-mula kita check adalah bacaan yang tidak tepat. It's not accurate. Kerana bila kita check yang pertama tadi, kita dah kata apa, dikelirukan lah. Pasal apa? Kereta bergerak. Jadi bila kita bergerak, minyak bergerak tak? Minyak juga bergerak kan, bergoyang. Jadi dia tak sama, dia tak schedule. Betul? So kita lap dulu, kereta kita dah duduk kat rata, baru kita check balik. Masukkan semula. Boleh? So kita masukkan semula. Sebelum tu ada 2 dot, kita akan nampak. Ada dot bawah, dot atas. Dot bawah ni adalah lower level, dot atas ni adalah upper level. Kadang-kadang ada certain kereta minimum, maximum. Ada kereta full, low and full. Kan? Tu depends lah. Kalau ni tak ada tulisan, bawah ni lower level, atas ni upper level. So dah lap bersih-bersih, kita masukkan semula. Kita tunggu sekejap dalam beberapa saat macam tu. Dan kita buka, kita check semula. Dan kita akan nampak kedudukan minyak yang sebenar. Boleh? So sekarang paras minyak enjin mencukupi. Jelas? Kalau duduk kat bawah ni tidak mencukupi. Penyelesaian dia apa? Perlu ditambah. That's right. Boleh? Alright. So ingat tu cara kita nak check nanti. Bahkan kita pun sama, kena ada tisu atau kain. Tapi dalam keadaan ni semua mencukupi lah kan? Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab tu kita belajar, kena in case kita tak tahu apa-apa yang berlaku. Sebab bukan kereta ni yang akan diuji nanti. Nasib random kereta kita tak tahu. So bersedialah dengan jawapan. Kalau tak cukup, perlu ditambah tuan. Kalau cukup, mencukupi. Boleh seterusnya komponen yang ketiga yang ni. Yang ini nanti tengok dalam nota. Yang ini disebut sebagai penutup minyak enjin. Penutup minyak enjin. Jadi di sini tadi adalah penyukat minyak enjin. Kat sini pula adalah penutup minyak enjin. Sini untuk check, sini untuk tambah. Jangan pula tambah dalam ni. Faham tak? Yang buat kelakar. So tambah dekat sini. So inilah namanya penutup minyak enjin. So minyak kurang sini, tambah sini. Dah tambah sini, check balik sini. Boleh? Alright. So ingat tu komponen ketiga penutup minyak enjin. Seterusnya komponen nombor 4. Yang ni. Tengok dekat sikit. Ni kan. Yang ini pula disebut sebagai tali sawat. Ni tali sawat ni. Ni tali sawat. Jadi macam mana nak tahu dalam keadaan baik? Kita tekan ni, ketat tegang ni, maknanya tali sawat dalam keadaan baik. Kalau tekan di kendur longgar, maknanya perlu ditukar lah. Tali sawat tu apa? Tali sawat tu adalah belting. Kalau kita bawa motor, kita pakai rantai, betul? Rantai kalau putus boleh jalan tak motor? Tak boleh. So tapi yang pakai belting ni apa dia? Motor skuter. Motor skuter mana ada pakai rantai, dia tak pakai chain, dia pakai belting. Inilah dia. So kalau putus ni boleh jalan tak enjin? Tak boleh. Biasa paling senang, paling simple kita nak tahu masalah, selalu kita dengar bunyi. Kalau benar dengar bunyi macam bunyi tikus, selalu kita semua dah ada problem timing belt. Faham Tali sawat. So ingat 4 komponen sebelah kanan. 4. Kita ulang balik, refresh balik. Minyak brake, petunjuk aras minyak enjin, penutup minyak enjin, tali sawat. Dapat? Kita pergi komponen sebelah kiri. 6 komponen sebelah kiri. Kita mula dengan ni dulu. Yang ini adalah air radiator.
Air radiator. Okey, tapi yang ni kena hati-hati sikit sebab warning peringatan, tengok jangan buka saat panas. Okey, never open when hot. So dia dah beri peringatan. Kalau nak buka juga boleh, boleh. Tapi dengan syarat kena ada glove ataupun kain lah. Boleh So kena guna glove ataupun kain. Tapi kena faham satu perkara. Masa test DPJ ataupun waktu kita pagi-pagi nak pergi kerja, benda ni tak panas. Sebab dia bergerak baru dia panas. Jadi masa test kereta hanya diletak di sini untuk diuji sahaja. So dia tak panas. So tak perlu takut nak pakai glove apa semua jauh-jauh, tak payah. Okey, dia sejuk. Okey, sebab dia tak bergerak. Kamu faham? Samalah pagi-pagi nak pergi kerja, kereta tak gerak lagi jadi dia sejuk. Okey. So kalau dia angkat lampu panas, macam mana nak check? Kita pusing ni, tengok Ni cara dia. Kita pusing ni. Kita tahan dulu. Bagi dia punya panas, temperature semua keluar dulu baru kita check. Yang kita buka terus lepas memang terbang tinggi je dia. Sebab dia pressure, dalam ni tekanan tinggi. Okey. Macam kita masak air kat rumah lah. Okey kan. So bayangkan masak air kat rumah, air tu kena tangan kita. Rasa tu? Iyalah melecur lah. Melecur sama lah ni. Ni panas ni dalam ni. Jadi jangan buka terus letak muka ke apa, jangan. Tahan dulu. Relax dulu. Bagi panas dia keluar semua dulu. Okey, lama sikit baru dia check. Right? Okey. Dah boleh dah tu. Nampak tak? Okey. Tengok dalam. Zoom dalam. Nampak air? Nampak air tak? Okey, nampak air. Nampak? Okey, selagi kita boleh nampak air macam ni, maknanya paras air radiator mencukupi. Sebab dia tak ada garisan. Okey, sekadar untuk kita nampak sahaja. Tapi kalau kita tak nampak, maknanya air radiator kurang perlu ditambah. Sekejap lah. Oh, tu lah air ni. Okey. Faham? Okey, nampak. Okey, selagi kita nampak air, maknanya air radiator mencukupi. Okey. Jelas? Jelas. Air radiator. Radiator. Boleh Okey. Okey, seterusnya ni. Yang ni dalam nota, yang ni disebut sebagai hose radiator. Hose radiator. Okey. So hose radiator ni macam ni kita nak check, kita tekan ni. Kalau kita tekan dalam keadaan baik ataupun lembut ni, maknanya okey lah. Okey. Masih boleh digunakan. Yang tadi tu dalam keadaan tegang, yang ni dalam keadaan lembut. Kalau lembut dalam keadaan baik lah. Kalau kita tekan ni keras macam ni, perlu ditukar. Okey. Sebab dia lagi baru, kita tukar lagi lembut. Boleh right. So kalau keras, bahaya takut dia pecah. Dia pecah akan ada leaking bahagian bawah. So tak gunalah isi air kan. Tali radiator. Apa? Hose radiator ataupun getah radiator pun boleh. Okey. Boleh? Okey, kita pergi next. Yang ni. Okey, dia dekat dengan ni. Tengok ni, tengok atas sikit, Jangan zoom sangat. Okey, dia dekat dengan ni. Nampak? Okey, ni dua sebenarnya air yang sama. Okey, air yang sama, tapi yang ini adalah air radiator, yang ini pula adalah tangki simpanan radiator. Air simpanan radiator. Okey. Dia air yang sama, function pun sama. Cuma kenapa dipanggil tangki simpanan? Sebab dalam radiator, air radiator kalau tak ada, kalau kurang, tangki simpanan akan sedut masuk dalam. Jadi dia adalah backup. Boleh dia backup tank. Tapi di sini kita tak boleh check sebab kita hanya boleh tambah di sini. Okey, untuk tangki simpanan kat mana nak check? Kita akan check kat tepi ni botol ni. Tengok sikit. Nampak tak? Dia ada L, dia ada F. Nampak? So low dengan full. Sekarang kat mana? Kat full, betul? Okey, zoom sikit. Okey, tengok. Sekarang dia dekat full, betul? So paras air simpanan radiator mencukupi tuan. Boleh? Okey, seterusnya ni. Okey, dia sebelah daripada ni atas ni sikit. Okey, dia sebelah daripada air simpanan ni. Yang ini kita panggil sebagai air pengelap cermin. Okey, saya zoom tengok dalam ada air tak? Ada tapi tidak mencukupi kan, kurang. Kalau mencukupi kat sini kita akan nampak full kat sini. Oh, okey. Nampak dia ada garisan dekat sini. Okey. Alright. Ni nampak ni, tengok ni. Aduh. Okey, nampak kan? So sekarang kurang lah. Okey, seterusnya, komponen seterusnya selepas air wiper. Ni apa ni? Ni apa nama dia ni? Ini adalah tak tahu. Saya tak tahu. Ni bateri. Saya tak tahu, saya tak pernah buka dalam ni. Okey, ni adalah bateri enjin. Okey, ni adalah bateri atas tu. Okey, so ingat betul yang ini adalah bateri kereta. Okey, malu tak tahu kat orang. Okey, ni semua tahu. Okey, kena faham basic. Paling tak tahu benda-benda apa pun ni paling kena tahu. Okey, bateri kereta. Okey, bateri kereta ni kita kena kenal pasti dulu sebelum kita buat reksa, sebelum kita explain pada JPG nanti. Sebab apa? Bateri kita ada dua jenis. Untuk pengetahuan, bateri ada dua jenis. Okey, dalam sekolah bab sains ada belajar sebenarnya. Cuma tak pernah ambil tahu. Okey, bateri sel kering, bateri sel basah. Pernah dengar? Okey, pernah dengar. Dry cell, wet cell. Okey, yang ini kita sebut sebagai dry cell. Ataupun bateri sel kering. Kenapa? Dua perbezaan nak tahu bateri basah ataupun kering, simple je. Ada dua. Yang pertama sekali, kalau bateri basah akan ada banyak penutup dekat sini untuk kita tambah air. Okey, kadang-kadang ada 4 penutup, kadang-kadang ada 3 penutup. Okey. Tapi ada tak penutup? Tak ada. So tak ada. Takkan nak tebuk pula buat penutup? Memang tak boleh. So yang ini bateri kering tak boleh tambah air, tak boleh check air. Lagi satu beza yang kedua, dia akan kalau bateri basah dia akan ada garisan kat tepi ni.
Okay, dia akan ada garisan kat tepi ni, low dengan high ataupun full dengan low ataupun maximum minimum. Sekarang ada tak? Tak ada. Jadi dua benda dah tak ada. Okay, penutup untuk tambah air tak ada, garisan untuk cat air tak ada. Jadi itulah dia kita kenal pasti sebagai bateri sel kering. Okey. So kalau bateri sel kering tak boleh cat air, tak boleh tambah air. Okey. So macam mana kalau kita dapat bateri kering macam ni, macam mana kita nak explain? Bateri dalam keadaan baik, ini bateri kering tuan. Itu saja. Bateri dah kena air, bateri kering. Boleh? Tapi Okey. kalau kita dapat bateri yang ada penutup, ada garisan, itu kita kenal pasti sebagai bateri basah. Okey. Macam mana kita nak check? Kita goncangkan dia, kita goyangkan dia dan kita tengok di mana pergerakan air. Kalau pergerakan air semua pada paras atas, maknanya paras air bateri mencukupi. Okey. Faham? Kalau duduk pada paras bawah, paras air bateri kurang, perlu ditambah tuan. Okey. Boleh? Jelas? Jelas. Jadi kena ada knowledge. Kurang-kurangnya kena ada ilmu. Pasal apa kita nak check? Masa test kita bukan boleh pilih bateri apa. Okey. Betul? Kena dapat bateri basah kita tahu nak jawab macam mana, bateri kering kita tahu jawab macam mana. Okey. Boleh ya? Alright. Okey, dan komponen yang terakhir adalah kotak fuse. Okey, yang ini adalah kotak fuse. Tapi benda ni kita tak payah check, sekadar kita bagi tahu kotak fuse dah keadaan baik. Okey. Sebab dalam ni berkenaan dengan wiring dengan fuse. So kalau kita silap mungkin boleh short ataupun salah kan. Okey. Sekadar kita bagi tahu dia adalah fuse box ataupun kotak fuse. Okey. So itulah 10 komponen bahagian enjin. Okey. Boleh. Ya, betul.